أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah izinkan kita bertemu pada hari ini live di Facebook Jari Tajwid. Page Jari Tajwid, sebuah organisasi yang mempelopori bidang pengajian Al-Quran, yang bukan sekadar mereka mengeluarkan Al-Quran, tapi dalam masa yang sama mereka mengeluarkan Quran yang dipenuhi dengan satu kaedah tajwid menggunakan jari jemari, jari tajwid. Alhamdulillah, kita bersiaran langsung live daripada Facebook live Jari Tajwid dan juga daripada sosial media saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ni. Harapnya kita boleh pakat-pakat share perbincangan tentang Al-Quran kita pada malam ini, insya-Allah. Khabar semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan Jari Tajwid, dan terima kasih juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekali dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat saya semua pun ramai malam ni, alhamdulillah. Walaupun kita berhujung minggu, hari Jumaat, malam Sabtu, ialah kita bila berada dalam tempoh kawalan pergerakan ni, weekend kita, weekdays kita sama saja, lebih kurang, insya-Allah. Kita tak kiralah kita bekerja atau kita bercuti, insya-Allah kita harapkan iman, Islam dan Al-Quran sentiasa ada dengan kita. Tak semestinya bulan Ramadan sahaja. Kita harap di luar Ramadan seolah-olah kita bersama-sama dengan bulan Ramadan, dari sudut iman kita, Islam kita, Al-Quran kita, sedekah kita, amal soleh kita, insya-Allah berterusan sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, insya-Allah. Saudari, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita nak berbicara tentang satu tajuk, iaitu Al-Quran antara dua ayat. Al-Quran antara dua ayat. Al-Quran ada banyak ayat, tuan-tuan. Tapi malam ni kita nak bincang dua ayat saja. Dalam Al-Quran, ayat yang pertama dipanggil ayat Al-Makru'ah. Ayatul Makru'ah. Iaitu ayat-ayat yang dibaca. Kita baca ni, macam tadi saya baca ayat 190, ayat 191, surah Ali Imran sebagai contoh. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Contoh itu ayat al-makru'ah, iaitu ayat yang kita baca.
Kita baca dalam Quran, Yasin wal Quranil Hakim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Itu ayat al-maqru'ah, ayat yang kita baca. Ayat yang kedua dalam Al-Quran iaitu ayatul manzurah, iaitu ayat-ayat keterangan yang bukan sekadar kita baca melalui bacaan secara literal dalam Al-Quran, tetapi manzurah iaitu ayat-ayat yang menunjukkan bukti-bukti kekuasaan, keagungan Allah melalui penciptaan yang Allah buat, alam semesta dan apa juga isi kandungan yang ada pada alam ini, sama ada di bumi ataupun di langit. Ini dipanggil ayatul manzurah, iaitu kita melihat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah melalui ciptaan-ciptaan atau situasi-situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, yang kita tengok dalam Quran, yang kita tengok buktinya di luar Al-Quran. So, melihat bukti di luar Al-Quran itu, ayat-ayat al-manzurah ini, iaitu ayat yang kedua, iaitu ayat yang kita perhatikan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang dibuktikan melalui apa yang kita baca dalam Al-Quran dan kita lihat buktinya di luar Al-Quran. Ayatul makru'ah, ayat yang kita baca dalam Quran. Ayatul manzurah, ayat yang kita lihat keterangan atau bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan di luar Al-Quran. Ini dua ayat yang kita nak bincang pada malam ni. Antara dua ayat, maksudnya kita nak discuss, nak sembang, nak baca Quran sama-sama, nak tadabbur ayat Quran, tapi dalam masa yang sama kita nak tengok bukti-buktinya di luar, dan hasilnya bila kita membaca dan kita meneliti, memerhati kejadian langit dan bumi di luar, kita akan bertambah iman, kita akan jadi bertambah seronok, bertambah yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada situlah kita akan bertambah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, dan akhirnya kita tidak cepat melatah dengan apa saja situasi yang berlaku dalam kehidupan kita, kerana kita hidup penuh dengan dua ayat ini, iaitu ayat keterangan menerusi Al-Quran dan juga ayat-ayat keterangan menerusi bukti-bukti yang kita boleh lihat, kita boleh perhatikan di luar Al-Quran, insya-Allah. So kita bincang dua ayat ini dalam perbincangan kita lebih kurang sejam pada malam ini, insya-Allah. Okey, sesekali sekalian, untuk mukaddimah kita sebagai permulaan, saya nak kita sama-sama, kalau siapa yang mungkin ada Quran depan dia, dia boleh buka ayat 190 dan ayat 191 surah Ali Imran. Okey, dia boleh buka dua ayat ini, iaitu surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Allah berfirman, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua ini ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab. Siapa orang yang berakal? Allah describe pada ayat yang ke-191 surah Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang sentiasa menyebut dan mengingati Allah sama ada mereka berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia,
Maha suci Engkau ya Allah, pelihara kami, bebaskan kami daripada azab neraka. Ayat 190, ayat 191 surah Ali Imran. Dalam ayat ini, secara tidak langsung kita akan dapat definisi yang kita nak discuss malam ni, iaitu tentang dua ayat tadi. Banyak lagi ayat lain, cuma saya nak jadikan reference utama kita malam ni adalah dua ayat ini. Bila kita nak discuss Al-Quran, antara dua ayat yang saya sebutkan di awal tadi, antara ayat yang kita baca, kemudiannya ayat yang bermaksud tanda-tanda kekuasaan yang kita kena lihat dan perhatikan di luar. Kalau kita lihat ayat 190 dan ayat 191, bukan sekadar kita mendapat ayat yang pertama, iaitu ayatul makru'ah, iaitu ayat yang kita baca, saya baca tadi ayat tu. Tetapi dalam masa yang sama, ayat itu juga menerangkan kepada kita sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Berarti kita bukan sekadar baca, kita tengok langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Kita tengok sekarang ni malam, esok pagi siang balik, nanti malam balik. Kalau di Norway sekarang ni tengah malam saja sekarang ni, siangnya pun malam, siangnya pun gelap bagi contoh. Pertukaran malam dan siang, semua ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi dzalika laayatin. Allah sebut semua ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ayat dekat sini maksudnya tanda-tanda, bukan sekadar ayat bacaan, tetapi tanda-tanda kekuasaan. Dan orang yang membaca ini, dia akan rasa ini adalah satu tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Ulul albab, iaitu orang yang menggunakan akal fikiran. Bukan dekat sini saja, dia menggunakan akal di sini, dan masa yang sama dia menggunakan mata hatinya. Akal dan mata hati yang ada dalam dadanya, dalam sanubarinya. Ini dipanggil ulul albab, iaitu orang yang menggunakan lubuk hatinya, mata hatinya, menggunakan akal fikirannya untuk dia memikirkan ayat yang dia baca dan dia memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, ulul albab ni siapa? Allah sebut dalam ayat 191, iaitu orang yang sentiasa mengingati Allah, ingat Allah, tak kira dia berdiri. So, berdiri sama ada dia semayang, berdiri sama ada dia bekerja, berdiri sama ada dia berada di shopping mall, berdiri sama ada dia beratur ketika nak beli aiskrim. Berdiri, dia akan ingat Tuhan. Wa qu'udan, ataupun sama ada dia duduk, tak kira dia duduk di rumah, duduk atas sejadah, duduk di cubicle tempat kerja dia, duduk di depan TV, duduk di mana-mana pun dia akan ingat Allah. Wa ala junubihim, begitu juga ketika dia berbaring ataupun ketika dia mengiring tidurnya, dia akan sentiasa ingat Allah dalam apa jua keadaan. Dan dia akan memikirkan wa yatafakkaru, dia akan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Dan akhirnya dia akan keluar satu kenyataan, wahai Tuhan, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, bebaskan kami daripada api neraka. Saudara sekalian, bila kita baca dua ayat ini, Allah sebenarnya sedang merangsang kita untuk kita bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi dalam masa yang sama kita memerhati kejadian-kejadian yang ada di langit dan di bumi. Dan tambahan pula kita berada pada abad yang moden, abad yang ke-21 ini. 21 dah ke? Ke abad ke-22 dah ni? Abad ke berapa kita sekarang ni? Kan? Kita berada pada abad yang zaman moden ini, yang Al-Quran itu telah pun diterjemah, Al-Quran itu telah pun dijadikan ensiklopedia, Al-Quran itu telah pun dijadikan pelbagai jenis ilmu-ilmu yang moden hari ini. Al-Quran itu telah pun dibukukan dengan pelbagai jenis buku-buku kajian yang dikaitkan dengan sains dan juga Al-Quran. Masya Allah, lagi mudah kita. Kalaulah 1400 tahun dulu, para sahabat Nabi dan umat Islam yang awal menerima tafsir Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mereka tidak mampu untuk memikirkan kejadian-kejadian ini dengan detail, dengan perincian eksperimen, kajian-kajian saintis, biologis atau apa sahaja. Mereka tak boleh nak fikir sangat, mereka hanya beriman. Tapi pada hari ini alhamdulillah, dengan segala kecanggihan dan perkembangan sains moden hari ini, dengan tersebarnya ilmu-ilmu moden dikaitkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir silam, maka jadilah perkembangan ilmu yang sangat luar biasa, melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan, scholars yang akhirnya membantu kita untuk sekadar bukan membaca dan memahami menerusi tafsir, tapi kita boleh melihat bukti-bukti yang ada dekat luar. Masya Allah. Sedari, kita buka buku Quran and Science, kita buka buku ensiklopedia Al-Quran, kita buka ada macam-macam buku yang cerita pasal Quran saintifik sebagai contoh.
Kita bukan sekadar diajar untuk membaca Al-Quran, tetapi kita boleh tengok bukti satu yang Al-Quran cerita, Masya Allah, betul ada di depan mata kita. Namun, suka saya ingatkan, kita jangan terlepas pandang atau terlepas cakap yang mana Al-Quran ini adalah buku sains. Kita jangan pula macam tu. Jangan pula kita menganggap Al-Quran ini buku sains. Kalau kita anggap Quran buku sains, Quran ini tidak relevan sebenarnya. Sebab ada beberapa bukti yang diceritakan dalam Al-Quran tetapi sains tak boleh buktikan. Kita jangan kata, betul lah yang Quran cerita ni, betul lah, tengok sains punya kajian, betul. Tapi kita jangan tersilap, ada kajian-kajian sains yang tidak membetul atau tidak membenarkan Al-Quran. Ada. Kalau kita semua yang kita baca dalam Quran kena bertepatan dengan sains, baru kita percaya dengan Al-Quran, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, kita minta lindung. Quran bukan buku sains. Quran tidak perlu dibuktikan dengan sains, barulah Al-Quran itu betul. Tidak. Al-Quran dia memang betul. Tanpa ilmu-ilmu yang lain, Al-Quran memang betul. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, awal buku surat pertama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Ini adalah Al-Kitab, itu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan ataupun hudal lil muttaqin. Quran yang tiada keraguan ini, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia baca Quran, dia rasa tak yakin, dia rasa ini bukan manual, ini bukan petunjuk, berarti dia belum cukup ketakwaannya. Tapi bagi orang yang mendalami takwa, dia ingin menyempurnakan takwa, setiap kali dia baca Quran, dia tidak akan ada keraguan. Sama ada dia nak baca Quran dan dia buka buku-buku lain, buku-buku sains, sama ada dia baca Quran ataupun dia kena tengok dekat luar. Ada orang dia dengan membacanya semata-mata tanpa mengkaji, dia telah pun percaya dan yakin kepada Al-Quran. Para sahabat dulu tuan-tuan, mereka tidak perlu kaji. Apa saja yang diturunkan kepada Nabi SAW, apa saja yang Nabi cerita kepada mereka, mereka akan percaya. Dalam surah An-Najmi Allah pernah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Surah An-Najmi. Allah sebut apa? Ma dhalla, ayat kedua, ayat ketiga Allah sebut ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu ni, iaitu Nabi Muhammad ini, tidaklah sesat dan tidaklah merapu, tidaklah menipu. Wa ma yantiqu anil hawa, apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan kepada kamu wahai manusia, wahai sahabat-sahabat, wahai semua umat manusia, apa yang disampaikan melalui lidah Nabi ni, wa ma yantiqu anil hawa. Tak adalah Nabi nak main cakap berdasarkan keinginan hawa nafsu Nabi saja, tidak. In huwa illa wahyu yuha, tapi semua apa yang Nabi sampaikan itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Daripada siapa? Daripada malaikat Jibril, syadidul quwa, yang sangat keras dan juga sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, dia datang kepada Nabi dengan rupa parasnya yang betul, dan dia expose dirinya kepada Nabi SAW bahawa bil ufuqil a'la. Nabi lihat malaikat Jibril dalam keadaan jauh mata memandang, seluas-luas ufuk, horizon yang besar di depan mata Nabi. Satu garis lentang yang sangat panjang, yang besar itu, sebesar-besar alam itu Nabi melihat. Bahawa bil ufuqil a'la, Nabi melihat malaikat Jibril yang sangat besar, sangat tinggi ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Kita bagi orang beriman, kita tak kaji Al-Quran, kita tak baca buku saintifik Al-Quran, saintifik ensiklopedia Al-Quran, kita tak buka YouTube kita pasal keagungan Al-Quran, tak buka langsung. Kita baca Quran, kita tengok terjemah, tengok tafsir, kita percaya. Kerana ada orang, bila dia baca Quran, dia akan relate dulu. Oh, ini relevan, ini tak relevan. Oh, ini zaman Nabi sahaja. Pada dia kena kaji logiknya dulu. Masya Allah,
Ini menunjukkan keimanan, ketakwaan kita belum lagi solid, belum lagi kuat, belum lagi mendalam. Dan kita kena cari jalan untuk dalamkan ketakwaan kita. Bila dalam takwa kita, sempurna takwa kita, apa saja ada pada Al-Quran, kita akan anggap dia relevan sepanjang zaman. Dia akan satu menjadi manual ataupun petunjuk kepada kita dalam apa jua bidang kita. Kita ahli perniagaan, kita suami, kita isteri, kita pemimpin, kita pekerja, kita jiran, kita kawan, kita anak, kita bapa. Apa saja kehidupan manusia ada diceritakan dalam Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka oleh demikian, oleh itu, waktu kita nak berbicara malam ini tentang dua ayat, iaitu ayat yang kita baca menerusi Quran dan juga ayat yang kita lihat tanda-tanda keterangan Allah di luar Al-Quran. Sesedari tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesedari semua, kalau kita refer dalam surah Fussilat ayat yang ke-53, kita buka surah Fussilat ayat 53, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surah Fussilat ayat 53, Allah berfirman, kami iaitu Allah akan memperlihatkan kepada mereka, iaitu kepada kita semua manusia, tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini. Afaq wa fi anfusihim, dan kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada diri mereka sendiri, pada diri kita, dalam badan kita, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Last tu Allah tanya, belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu? Dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan setiap sesuatu? Allah tanya balik kita di hujung. Sesedari Allah sebut, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami Allah akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, keagungan, hebatnya kami ini pada afaq. Afaq ini iaitu makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Bukan manusia, bukan haiwan. Iaitu makhluk tak bernyawa, pokok, laut, tumbuhan, pokok samalah kan. Alam semesta. Ini semua afaq. Iaitu makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Wa fi anfusihim ni makhluk yang bernyawa ini Allah nak tunjuk juga. Yang kita tengok sistem darah, sistem saraf, sistem urat saraf yang dalam mata saja pun masya-Allah. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem kelahiran, embriologi manusia, masya-Allah, luar biasa. Allah cerita dalam Quran dan dibuktikan oleh saintis, oleh pakar-pakar perubatan dan sebagainya, masya-Allah. Tuan-tuan, inilah dua ayat yang kita baca dan juga ayat keterangan tanda-tanda kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada kita dalam episod kehidupan kita, dalam apa jua keadaan kita, di mana saja kita berada. Bagi orang yang ulul albab, yang mendapat title ulul albab, generasi yang menggunakan akal fikirannya, maka dia akan sentiasa lihat saja apa-apa, dia akan rasa, oh hebatnya Allah, hebatnya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita tengok pula dalam surah Ar-Rahman. Sekali lagi tuan-tuan, kita masih lagi live pada malam ni menerusi Facebook Jari Tajwid, iaitu sebuah organisasi pertubuhan yang mereka itu bukan sekadar mengeluarkan Al-Quran, dan mereka mengeluarkan Al-Quran beserta modul Al-Quran bertajwid yang kita boleh belajar tajwid melalui jari. Nanti tuan-tuan boleh try search Facebook Jari Tajwid, page Jari Tajwid. Tuan-tuan tengok senangnya nak belajar tajwid menggunakan jari kita. InsyaAllah hebat. Ini pun satu metod pembelajaran. Bukan sekadar mudah baca Quran, tapi boleh baca Quran dengan bertajwid, insya-Allah. Tahniah kepada organisasi Quran Jari Tajwid. Tuan-tuan boleh try tengok macam mana nak belajar Quran secara yang sangat mudah pada zaman moden kita hari ini. Kita masih berbicara tentang dua ayat yang kita baca dalam Quran, dan ayat keterangan tanda-tanda kekuasaan yang kita lihat di luar Al-Quran. Dan sekali lagi, tak semestinya Al-Quran perlu dibuktikan dengan tanda di luar. Ada ketikanya ada banyak perkara yang Quran ceritakan dalam Al-Quran yang kadang-kadang kita tidak jumpa tandanya di luar. Sama ada saintis belum mengkajinya atau belum menjumpai formulanya, kajiannya,
Ataupun saintis dah kaji tapi tak terbukti apa yang Quran cerita. Sebagai contoh dalam ayat-ayat mukjizat, sebagai contoh kisah Nabi Ibrahim ketika mana ia dicampak oleh Namrus, sebuah kerajaan raja yang zalim di Iraq. Bila mana Raja Namrud di Mesopotamia tu, dia dah tak puas hati sangat dengan Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan berhala. Dalam masa yang sama, dia cuba berbantah dengan Nabi Ibrahim yang mana dia juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi akhirnya dalam bantahan itu Nabi Ibrahim yang menang. Bila mana Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Namrus, Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Namrus pun dibawa keluar dua orang banduan daripada penjara. Seorang dibiarkan hidup, dilepaskan. Seorang lagi dibunuh depan-depan. Aku pun boleh hidupkan, aku boleh matikan. Apa jawab Nabi Ibrahim AS kepada raja yang zalim, Raja Namrus? Dia kata apa? Tuhan aku boleh menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkan ke barat. Kalau engkau betul Tuhan, kau timbulkan matahari daripada barat dan kau tenggelamkan di timur. Maka Nabi Ibrahim tak mampu untuk nak buat perkara yang sama. Maka lagi hot dia, malu dia, hot dia, kalah dia dalam bantahan dengan Nabi Ibrahim. Dahlah dulu berhala-berhala di Mesopotamia dihancurkan Nabi Ibrahim. Dia tiba pula kalah dalam bantahan, dalam argument tentang kuasa Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim peras, dan akhirnya Namrus peras, tertekan dengan Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Namrus mengarahkan semua rakyatnya untuk mengumpulkan kayu api, sehingga kan diceritakan dalam riwayat ibu-ibu yang mengandung ni pun punya tak puas hati sebab Nabi Ibrahim telah hancurkan berhala mereka. Dia orang sanggup bawa kayu api yang sangat besar, dan sehingga kan Nabi Ibrahim itu punya besarnya api yang marak menyala, sehingga Nabi Ibrahim tak boleh nak dibawa, dia usung sampai ke unggun api, tak boleh sebab api terlalu besar. Nabi Ibrahim terpaksa dilastik dengan lastik yang besar daripada jauh, macam lastik Angry Bird tu, punya jauh kena lastik sebab apa? Api terlalu besar. Dan lagi kalau kita buka kisah Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim duduk dalam api itu berapa lama sesekali, kalau ingat cerita tu. Adakah Nabi Ibrahim terbakar? Kalaulah orang saintis yang hebat hari ini, dia boleh membuat sejenis api yang mereka pandai dalam bidang kimia ke bidang apa sajalah bidang-bidang kimia ini. Kalau mereka boleh campurkan antara campuran karbon itu dengan oksigen, dengan itu, dengan ini, dengan apa-apa, gas, metana, propana, apa semua ni, butana yang boleh membakar ni, mereka try lah buat eksperimen, kajian, try dapatkan api yang sejuk. Try. Kalau ada saintis yang hebat, ataupun kita yang dalam malam ni yang kenal, ada kawan-kawan kita yang pandai sains, kita tolong tanya mereka, boleh tak kita buat api yang sejuk? Dalam Al-Quran pernah diceritakan ada api yang sejuk. Kalau kita boleh menggabungkan unsur-unsur alam ini, karbon dengan gas, dengan apa saja yang ada, campur oksigen, semua menjadikan api. Walau sekecil-kecil api mancis, pernah tak kita rasa api yang kecil itu sejuk? Tetapi dalam Al-Quran diceritakan, Nauzubillah minasyaitanirrajim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan berikan kesejahteraan, keselamatan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim boleh stay dalam api itu, relax, tak terbakar apa pun. Dan dia keluar daripada api itu dalam tempoh beberapa hari, sehingga akhirnya makin ramai orang beriman mengikuti dakwah Nabi Ibrahim AS. Kalaulah cerita ni, kita sebagai orang yang logik akal, oh ini tak logik lah. Mana ada api yang sejuk? Tak. Api semua panas. Sekecil-kecil api sampailah sebesar-besar api, semuanya panas. Tapi dalam Al-Quran ada cerita pasal api yang sejuk. Justru kita akan kata apa? Hatta yatabayyana lahumul haqq. Bila kita mengkaji, kita memerhati Al-Quran, walaupun tanpa kajian sekalipun, akhirnya kita akan rasa ternyata Al-Quran itu adalah benar. Masya-Allah. Sedari tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bawa kita semua pergi kepada surah Ar-Rahman, supaya kita boleh baca ayat ini, dan masa yang sama kita boleh tengok tanda dekat luar. Antaranya, cuba kita buka surah Ar-Rahman ayat yang ke-19. Surah Ar-Rahman ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah kata apa?
Sesungguhnya Allah membiarkan air pertemuan dua laut itu, ada yang masin, ada yang tawar, malah ada laut yang masin dengan laut yang masin, yang mereka itu bila mana bertemu dalam keadaan mereka itu terpisah. Marajal bahraini yaltaqiyan, di antara keduanya ada barzakh, ada penyekat, ada pemisah yang memisahkannya, masing-masing tak melampaui sempadan. Air tawar tak hari-hari sungai sampai ke muara bertembung dengan laut, air laut pula dilambung dengan ombak kena ke muara sungai, tak pernah sungai jadi masin, tak pernah laut jadi tawar, hari-hari dimasuki dengan air tawar, laut bertambah tawar, sungai bertambah masin, tak pernah. Sebab bainahuma barzakhun la yabghiyan. Sebab di antara kedua air ini, apabila mereka bertemu, mereka akan ada membran, akan ada pemisah yang memisahkan mereka dengan aturan yang Allah perintahkan kepada mereka. Afa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah hendak kamu dustakan? Ini kita buka kat YouTube, pertemuan dua laut, sungai dengan laut ataupun laut dengan laut, Mediterranean bertembung dengan lautan Hindi, Pasifik bertemu dengan lautan Atlantik, masing-masing ada warna yang tersendiri. Sehingga ada kajian-kajian pakar-pakar laut mengatakan bahawa ikan dalam laut Atlantik tak akan masuk ke dalam laut Pasifik. Masing-masing ada wave ataupun ada gelombang-gelombang tertentu yang mereka akan stay dalam sempadan mereka. Terus dari inilah yang disebut sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa. Bayangkan sebesar-besar ombak yang tinggi yang orang main surfing dekat laut. Sebesar-besar ombak. Hawaii ke dekat mana-mana kan. Orang main surfing, apa benda tu, yang layar tu. Tapi sampai ke pesisiran pantai, ombak yang besar itu akan berhenti dan dia akan patah balik. Siapa yang mengarahkan dia begitu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada ketikanya Allah perintahkan mereka, wahai ombak, kamu jangan berhenti di pantai, jangan berhenti di pasir pantai, tapi kamu terus. Ketika Allah arahkan tsunami berlaku, apabila Allah gerakkan plat bumi, pergerakan bumi dalam laut itu dengan hasil gegaran-gegaran yang ada sebagai contoh, dan akhirnya ombak dari yang besar, dari pertengah laut yang kebiasaannya akan sampai di pantai dan akan patah balik, kali ini dia akan sampai ke pantai, dia akan terus masuk ke daratan. Kenapa? Perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lagi, kita berada pada alam yang bila mana kita menggunakan akal fikiran melalui pembacaan Al-Quran dan juga penelitian kita di luar Al-Quran, kita akan jadi ulul albab yang Allah sebut dalam ayat 190 surah Ali Imran. Dan siapa kita ulul albab? Iaitu bila kita melihat laut tadi, kita naik cruise, kita tengok pertemuan dua laut sebagai contoh, warna yang berbeza. Kita tengok sungai, tengok laut. Itu bukan sekadar tengok untuk memancing, tapi kita melihat dengan mata hati. Hebatnya Allah boleh cipta sungai. Walaupun hari-hari dia masuk ke laut, tak pernah lagi saya rasa air sungai itu masin. Kan sebab laut masuk ke dalam sungai. Tak pernah lagi saya rasa air laut itu jadi tawar tiba-tiba sebab sungai hari-hari masuk. Bukan satu sungai, ada banyak sungai sampai ke laut. Tapi sungai tepi laut, dia berhenti. Kita pun tak tahu dia patah balik macam mana. Sedangkan kita nampak dia one way saja. Dia berhenti dekat laut. Dia tak patah balik. Tapi dia tidak menawarkan laut dan laut tidak memasinkan sungai. Masya Allah. Terus lagi, inilah ayatil manzurah yang kita kena perhatikan. Yang kita kena lihat tanda-tanda kekuasaan. Saya nak bawa sesedari semua kalau kita tengok pula apa yang ada dekat semesta, dekat alam angkasa lepas kita. Dalam surah yang sama, surah Ar-Rahman sebagai contoh, Allah pernah sebut dalam ayat yang ke-37. Auzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
ayat 37 Allah bagi tahu, sesungguhnya apabila kami pecah belahkan langit, faizan syaqqatis sama, apabila langit itu dibelah, langit itu terbelah, langit yang ada dekat atas kita ni dia asalnya elok, dia stabil, tuan. Saqfa, dia stabil. Tapi ada ketiknya Allah akan belah. Faizan syaqqatis sama, apabila Allah pecahkan ataupun Allah letupkan langit. Fakanat wardatan kaddihan. 1400 tahun dulu Nabi sebut, apabila langit itu pecah, apabila langit itu terbelah, maka dia akan menjadi membentuk seperti bunga mawar merah yang berkilat seperti minyak. Kaddihan, ad-dahan ataupun ad-duhnu, iaitu minyak rambut sebagai contoh, dia berkilat. Langit apabila dia meletup, dia terbelah, dia terpecah, dia akan membentuk seperti wardah, iaitu bunga ros, bunga mawar yang berminyak, yang berkilat. 1400 tahun dulu Allah bagi tahu macam tu. Tapi pada tahun 2002, Hubble teleskop, iaitu teleskop yang dipunyai oleh NASA, Hubble teleskop ni, dia berjumpai dekat langit sejenis nebula. Nebula ni adalah bintang-bintang yang sama ada dia nak mati ataupun yang baru lahir. Bintang ni terhasil daripada kepulan-kepulan gas yang macam asap dekat angkasa lepas tu. Tapi dia adalah gas di angkasa lepas, di kosmos sana. Apabila dia membentuk, gas-gas tu apabila dia mampat dan dia membentuk, dia akan menjadi nebula, Nebula. Sama ada dia membentuk ataupun ketika telah tamat jangka hayat dia. Contoh, ada bintang-bintang dekat langit, apabila dah cukup umur dia, dia akan pecah. Dia akan kembali menjadi gas balik. So ini dipanggil nebula. Kata saintis, kata pakar-pakar astronomi, nebula ini sama ada bintang yang baru lahir ataupun bintang yang nak mati, dia akan meletup. Dan letupan-letupan itu akan membentuk nebula. Sejenis kepulan-kepulan gas yang sangat cantik warnanya di atas langit sana. Pada tahun 2002, Hubble teleskop menjumpai Rose ataupun Rosette Nebula, iaitu sejenis kepulan gas asap yang macam bunga mawar, berwarna merah kemerahan, yang berkilat, berkilauan, yang ada di angkasa lepas sana. Masya Allah, selepas 1400 tahun yang dulu Nabi sebut menerusi ayat yang ke-37, terbukti. Kita tengok Rosette Nebula sebagai contoh. Contoh research dekat Google, Rose Nebula ataupun bunga mawar di langit, kita akan jumpa. Ini contoh. Kita melihat Allah, Masya Allah, hebatnya Allah buat benda macam ni. Dan hari ini bukan sekadar Rosette Nebula, ada macam-macam nebula yang lain dekat angkasa lepas. Ada Cat Eyes Nebula, ada Tarantula Nebula, ada nebula yang macam mata kucing, ada nebula yang macam laba-laba. Cantik sangat warnanya dan bentuknya dekat langit, Masya Allah. Sesedari kita apabila baca benda-benda macam ni, kita bukan sekadar kata ini sekadar hipotesis, sekadar kajian. Ya, kita boleh cakap macam tu. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, dia akan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan, Kau tidak cipta ini sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah, hebatnya Engkau, Maha suci Engkau, subhanallah, subhanaka, disebut dalam ayat surah Ali Imran ayat 191. Maha suci Engkau, ya Allah, hebatnya Engkau boleh buat benda ni. Bebaskan kami daripada azab api neraka. Saudari sekalian, sebenarnya dalam Al-Quran banyak bukti-bukti, tanda-tanda keterangan yang apabila kita tengok satu-satu, kita buka Al-Quran dan sains, buka ensiklopedia Al-Quran, tengok macam mana cerita pasal lebah, tengok macam mana pasal bunga, pendebungaan, tengok macam mana pasal laut, pasal teori angkasa lepas dan sebagainya, bulan, bintang. Masya Allah. Kita belajar dalam sains kan ada orbit, matahari itu duduk dalam garisan dia, bulan dalam garisannya, planet ini ada garisan tersendiri yang kita belajar tu, duduk dalam garisan-garisan lurus tu. Kalau kita kita sekarang bumi berada pada satu galaksi yang namanya Bima Sakti, dan semua ni duduk tepat dan kiraannya tepat. Bumi dia berpusing 24 jam dia berpusing, dan masih sama dia mengelilingi pula matahari. Contoh ni matahari tak berpusing, matahari duduk menggelegak penuh dengan gas helium tu. Kita ada bumi sekarang ni yang berpusing 24 jam, berpusing pula mengelilingi matahari selama 365 hari. Duduk pada paksinya. Masya Allah. Hebat Allah boleh cipta kehebatan ini.
Kita biasa baca dalam surah Yasin. Selalu kita baca dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Contoh kita selalu baca sesungguhnya matahari, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari itu beredar pada tempat yang mustaqarrin laha, yang ditetapkan baginya, orbitnya. Zalika taqdirul azizil alim, itu adalah takdir, ketentuan Allah yang Maha Kuasa, Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Luar biasa tuan-tuan. Bumi, bulan, matahari, semuanya Allah letak tepat. Bukannya Allah main tabur, tidak. Allah letak satu-satu dan tepat. Sehingga kan saintis yang pakar-pakar astronomi yang mengkaji bintang bulan ni, mereka mengatakan apa? Kalaulah kita bumi ni, Allah dekatkan sikit saja dengan matahari. Sikit saja. Mungkin berapa darjah saja. Kalau Allah dekatkan sikit saja bumi ni dengan matahari, nescaya kita ni akan cair. Kerana panas matahari. Tapi kalau Allah jauhkan kita sikit je daripada matahari, orbit kita dekat sini sebagai contoh, Allah letak kita dekat orbit yang belakang sikit, dekat lorong belakang. Bukan lorong yang betul. Kita akan sejuk dan kita akan beku dekat bumi. Masya-Allah, Allah bagi stabil betul-betul. Mustaqarrin laha. Inilah ayat yang kita baca dalam Quran. Tapi kita lihat juga kajian-kajian sains yang ada dekat luar, kajian astronomi, orang kaji bintang, ilmu kosmos dan seumpamanya. Kita akan kata hebatnya Allah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Boleh sesedari semua. Banyaklah kalau kita discuss pasal dua ayat. Terlalu banyak tentang apa lagi? Tentang teori gravity. Bagaimana bumi ni kita rasa stabil. Kenapa Allah berikan bumi ni stabil? Macam mana bumi ni boleh jadi stabil? Sedangkan kita belajar dekat ilmu kosmos ataupun ilmu astronomi, bumi ni bergerak 24 jam. Tapi kita tak rasa bumi bergerak. Dan bumi ni pula dia berpusing pula antara kita tak rasa pun kita sedang berpusing sekarang ni. Dan kita ni pula sedang terapung di angkasa lepas di Bima Sakti, tapi kita tak rasa pun melayang-layang pula kita. Sebab apa? Sebab ada banyak faktor, antaranya Allah jadikan gunung ganang yang ada dalam bumi. Kalau kita buka dalam tafsir, memang dalam tafsir Ibn Katsir ada cerita bila mana Allah perintahkan malaikat untuk membina, untuk mencipta bumi-bumi ni, suruh kumpulkan tanah campur, jadikan bumi. Akhirnya malaikat hantar report kepada Allah, engineer ni hantar report kepada Allah, ya Allah bumi ni bergegar, tak stabil ya Allah. Allah kata apa? Kau jadikan gunung ganang sebagai pasak. Contoh dalam suratul Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Mana ayatnya? Wal jibala autada. Allah sebut wal jibala autada. Sesungguhnya kami jadikan gunung ganang sebagai autad. Autad ni foundation, sebagai pasak pada bumi. Kita buat bangunan, kita ada foundation. Bangunan tu stabil, kukuh. Allah nak mengukuhkan kestabilan bumi, Allah jadikan gunung ganang sebagai pasak untuk menstabilkan, buat balancing. Kan bila kita, siapa yang cameraman yang bergerak tu, tahu dia ada stabilizer, tahu dia punya alat untuk stabil kamera besar-besar tu, dia ada alat stabilizer. Hari ni canggih, kamera yang hebat-hebat hari ni dia dah built in stabilizer dalam kamera. Akan ada stabilizer. Stabilizer ni biasanya pemberat. Bumi ni Allah jadikan gunung ganang sebagai pemberatnya, supaya akhirnya bumi ni tidak bergegar. Insya-Allah. Tapi apa yang berlaku hari ni banyak ke bumi? Sebab apa? Sebab gunung ganang telah banyak dihancurkan. Kenapa banyak yang berlaku banjir-banjir yang besar? Kenapa gunung ganang yang sepatutnya menjadi tempat simpanan air, yang ekosistemnya sangat tepat, Allah turunkan hujan, sepatutnya hujan itu diserap oleh gunung ganang ini, menghasilkan air terjun dan sebagainya, menjadikan air mata air, menjadikan kesuburan pada bukit bukau gunung ganang. Allah simpan air dekat situ. Bila gunung dihancurkan, akhirnya tanah yang tidak sepatutnya menerima air akhirnya terpaksa menerima sebagai banjir, kilat atau banjir besar yang tak mampu ditanggung. Sebagai contoh saudara semua,
Zaharal fasada fil bahri wal bar. Zaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya terzahirnya, berlakunya kefasadan pada daratan dan juga lautan, berlakunya kerosakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, kerana tangan-tangan manusia sendiri. Sekali lagi rahmati Allah sekalian, kita belajar Al-Quran dalam pelbagai sudut dan metod. Kita belajar Quran di sudut tajwid, belajar Quran di sudut tafsir, belajar Quran di sudut ilmu faraid, belajar Quran daripada ilmu motivasi, belajar Quran daripada ilmu keibubapaan, belajar Quran daripada ilmu teori perniagaan, ada juga. Al-Quran menerusi teori pertanian, ada. Belajar Al-Quran menerusi teori tentang cerita pasal binatang-binatang, ada. Zoologi, ada. Nak Quran belajar tentang embryologi, tentang kelahiran manusia, penciptaan manusia, ada. Al-Quran nak baca sains, ada. Mathematics, ada. Ilmu tasawuf, ada. Fiqh, ada. Masya-Allah. Inilah dua ayat. Ayat Al-Quran yang kita baca dan ayatul manzurah, ayat yang kedua, iaitu tanda-tanda kekuasaan yang kita lihat di luar Al-Quran, yang kita amati, untuk kita perhati, dan akhirnya untuk menambahkan iman kita, mengukuhkan personaliti dan jati diri kita. Dan apa juga yang berlaku dalam hidup kita, kita kembali kepada Allah, Rasulullah, kembali kepada Al-Quran, insya-Allah. Sedari semua ada soalan tak? Panjang kita ceramah malam ni. Ada soalan tidak agak-agaknya? Kita pasal dua ayat. Ayat yang kita baca, tapi pada masa yang sama ayat yang kita boleh lihat tanda-tanda kekuasaan. Kenapa penting pokok ada daun dan daun yang warna hijau? Kenapa penting macam tu? Akhirnya kita belajar ilmu sains dulu, ataupun zaman saya kita belajar ilmu alam dan manusia macam tu. Kenapa pokok daun hijau? Daun hijau tu kenapa dia menghasilkan klorofil? Klorofil ni untuk apa? Menghasilkan oksigen. Oksigen untuk apa? Untuk kita. Ini banyak pokok ditebang, pokok-pokok dihancurkan, dan kita dapat oksigen yang tidak baik hari ini. Sungai-sungai yang sepatutnya boleh menghasilkan oksigen, dan dengan pergerakan air yang jatuh itu menghasilkan oksigen yang bagus, banyak sungai telah dikotorkan, akhirnya blok dan seumpamanya. Lautan-lautan yang sepatutnya menstabilkan keadaan bumi, akhirnya laut juga rosak. Binatang-binatang yang kita makan sepatutnya sehat, kita jadi sehat dengan makan tumbuhan, makan binatang, tapi hari ini tak. Makanan-makanan tu kadang-kadang sampai kita takut nak makan. Oh ni tak boleh makan, oh kolesterol. Oh ni tak boleh makan, oh tak boleh. Dengan kita nak makan, sedangkan makanan ini Allah beri untuk kita, tapi hari ini kita dah dimomokkan dengan ini tak boleh, ini tak boleh. Sebab apa? Sebab kita juga sendiri yang rosak. Lembu yang sepatutnya makan makanan yang betul, hari ini lembu dah jadi industri dan terpaksa makan dengan makanan yang tak betul. Akhirnya dagingnya tidak baik sangat, disuntik pula dengan suntikan-suntikan artificial hari ini untuk mengekalkan kesegaran daging lah apa. Kita makan perkara yang tidak organik ini sebagai contoh. Daun-daun yang kita makan, sayur-sayur yang kita nampak hijau cantik, rupanya hijau itu telah diracun sebagai contoh dengan racun serangga. Kalau kita tak basuh betul-betul daun-daun ni tadi, kita akan makan bukan sekadar daun hijau yang kononnya baik untuk serat, tetapi dalam masa sama kita akan menyerap juga toksin-toksin yang ada, na'udzubillah min zalik. Lepas tu kita kena kembali kepada zaman organik sebagai contoh. Tapi hari ini kita perlu bayar dengan harga yang mahal untuk dapatkan produk organik. Kita pergi ke negara yang organik sebagai contoh, seronok kita tengok dia makan sayur fresh, kita tengok dia makan binatang yang fresh. Dia binatang tu berjalan sendiri keluar kandang, makan rumput pula, rumput yang bersih dekat tepi gunung ganang dengan cuaca yang indah, tak ada pencemaran bau, pencemaran bunyi, pencemaran karbon, exhaust kereta yang banyak, asap-asap kilang tak ada, pencemaran toksin kat sungai tak ada, bersih. Kita tengok dekat pinggir-pinggir gunung ganang yang ada contoh. Masya-Allah. Kita makan makanan yang sihat, yang healthy. Ini luar biasa. Kembali balik kepada Quran, kembali kepada Islam, insya-Allah kita akan jumpa solution dalam kehidupan kita sebenarnya, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau ada soalan, kita buka satu dua soalan. Kalau ada, kalau tak ada, saya nak buat kesimpulan perbincangan kita. Al-Quran antara dua ayat. Al-Quran antara dua ayat, iaitu ayat yang kita baca, ayatul makru'ah, dan ayat yang kita lihat, iaitu tanda-tanda keterangan kekuasaan Allah yang kita lihat di luar. Turunkan hujan, Allah berikan kilat, guruh, apa saja yang Allah buat ni, semuanya ada sebab dan semuanya ada fungsi. Kalau kita kaji, kita belajar, kita akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan, kita tak cipta ini sia-sia, semua ni ada dia punya efek, ada dia punya kesan, ada dia punya
Dia punya tugas dan tanggungjawab dia. Hebat Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, bebaskan kami daripada azab api. Okey, justru sekali semua kita jadilah generasi Al-Quran, iaitu ulul albab, iaitu generasi yang menggunakan akal fikiran, yang dia melakukan analogi pemikiran yang berdasarkan Al-Quran yang dibaca dan juga melalui tanda-tanda keterangan bukti-bukti yang ada di luar. Dalam yang sama dia mengamalkan Quran sebagai zikir yang diamalkan untuk menjadi bacaan harian. Di samping bacaan-bacaan dia pada caption status kawan-kawan di sosial media, di samping bacaan-bacaan dia pada berita-berita yang ada di media massa, media digital dan sebagainya. Itu juga pembacaan-pembacaan, tapi jangan lupa pembacaan kita dengan Al-Quran. Semoga dengan itulah kita harap sangat Quran yang kita baca, tanda-tanda yang kita lihat yang dibuktikan di luar, inilah yang menjadi saham kita, rakan kita, syafaat kita pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Kelak nanti Quran itu akan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Kita bersahabat dengan Quran sekarang. Quran ini akan support kita di akhirat nanti insya-Allah. Dalam masa yang sama kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Kita ajar buat kelas pun ajarlah anak-anak at least. Ataupun tegur kawan-kawan kita yang mungkin baca Quran, kita rasa macam salah sikit, kita ajarlah walaupun satu ayat. Insya-Allah. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca dan yang mengajarkan Al-Quran. Insya-Allah sesedari terima kasih kerana bersama dengan saya Ustaz Syazan Daud hari ini. Kita berbicara tentang Al-Quran antara dua ayat. Semoga ayat-ayat ini merangsang jiwa kita, menambahkan iman kita, dan ayat ini menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Jari Tajwid atas peluang perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sesekali, izinkan saya untuk saya baca beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan itu boleh menambah iman kita, memberikan cahaya kepada kita di dunia, dalam masa yang sama menjadi cahaya kepada kita di akhirat nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, "Atamuruna an-nas bil bir." Kamu menyuruh orang dengan kebaikan, suruh orang buat baik. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa tentang diri kamu sendiri yang juga perlu jadi baik. Wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kamu membacakan pula Al-Quran, Al-Kitab. Afala ta'qilun? Adakah kamu tidak berfikir? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara mendirikan salat. Sesungguhnya salat itu amat berat bagi orang-orang yang merasakan ianya berat. Tetapi bagi orang-orang yang khusyuk, yang tunduk patuh hatinya, dia akan rasa salat itu sangat mudah dan ringan baginya. Siapakah orang-orang yang tunduk patuh hatinya, yang khusyuk ini? Iaitu mereka-mereka yang menyangka mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Dan mereka mengatakan wa innahum ilaihi raji'un, dan mereka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah dipanggil orang yang khasyi'in, orang yang khusyuk,
Yang dia rasa macam mana pun hebat pun dia akan kembali kepada Allah. Orang macam inilah yang dia akan rasa solat itu mudah. Orang macam inilah yang akan melakukan kebaikan, masa yang sama dia berpesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Berbanding ada orang yang menyuruh orang buat baik, tapi dia sendiri melakukan kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Orang yang khusyuk, orang yang tunduk patuh hatinya, orang yang menjaga solatnya, orang yang sentiasa bersabar dalam apa juga keadaannya, dan orang-orang yang ingat dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Inilah orang-orang yang khusyuk, insya-Allah. Terima kasih semua sekali tuan perempuan. Terima kasih kepada Jadi Tajwid sekali lagi yang organize live kita pada malam ni. Terima kasih kepada semua, minta maaf salah silap saya. Kita sudahi dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.